Kedua, Datuk yang betul adalah mengenai doktor-doktor di negara ini. Hari ini saya baca di surat khabar bahawa Presiden MCA mengatakan bahawa kita perlu lebih banyak doktor. Saya telah menulis beberapa artikel mengenai kita ada oversupply of doktor dalam negara ini, di mana saya difahamkan kita kemungkinan besar bahawa dalam 15 Menteri Kesihatan mengatakan bahawa kita perlukan kekurangan doktor di antara 15,000 ke 25,000. Tetapi ni nampaknya setiap tahun dari sekarang di negara kita sendiri akan mengeluarkan sekurang-kurangnya 4,500 doktor-doktor. Ini menunjukkan terlampau banyak doktor-doktor medical akan dikeluarkan, dan ini akan menyusahkan anak-anak kita yang menjalankan mempelajari kursus tersebut, tetapi bila mereka membalik tidak dapat tempat di houseman, tidak mendapat bekerja di hospital atau menjalankan jurusan medical ini. Saya kata di antara asas saya adalah di mana bila saya membuat cadangan itu baru-baru ini, medical MMA Presiden mengatakan bahawa apa yang saya katakan itu adalah adalah dengan berasas dan adalah benar, kerana kemungkinan besar bahawa kita ada lebih kurang 24 college perbuatan di negara ini, Datuk Yang Bertuah, dengan satu populasi tak sampai 30 juta ringgit, 30 juta orang. Tetapi di England, di United Kingdom, dengan 61 juta orang, hanya ada 27 college, medical college sahaja. Di Canada, satu negara yang lebih besar dari segi populasi, ada college yang kurang dari Malaysia. Macam mana kita boleh membuat membenarkan lebih college dibina di negara ini, memberi kursus sedemikian, bila kita dapat tahu bahawa ada kemungkinan besar bahawa doktor-doktor akan menjadi penganggur? Adakah kita perlu menghadapi satu situasi krisis seperti di Filipina, di mana sekarang ramai di antara doktor-doktor yang telah belajar dan keluar dari universiti tidak ada kerja langsung? Apa mereka buat? Mereka memohon untuk menjadi hospital assistant di luar negara, balik belajar untuk satu kursus. Mereka tak boleh lagi melanjutkan pekerjaan sebagai doktor. Dan adakah ini kemungkinan yang berlaku di negara ini? Dan apakah tindakan dan pendirian kerajaan supaya perkara ini tidak terjadi? Kita tidak membenarkan pembinaan college-college doktor, dan juga kita ada doktor-doktor yang dikeluarkan dari universiti-universiti tempatan, termasuk college-college medicine adalah berkualiti. Saya difahamkan di beberapa bandar ada terlampau banyak doktor. Kita bukan mengatakan bahawa terlampau banyak doktor itu tidak baik, tetapi mereka menjadi penganggur dan tidak lagi guna kepada masyarakat. Itu akan menjadi satu masalah yang besar di negara ini. Betul, Speaker. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat, terutamanya dalam isu production of doctors yang terlalu banyak di Malaysia ini. Sebenarnya isu yang sama telah dibawa oleh Presiden MCA yang baru dalam kenyataan beliau, di mana beliau menyatakan ada sasaran di mana kita akan menghadapi oversupply of doctors. Saya ingin tanya, bukankah terletak tanggungjawab di tangan MCA untuk mencari penyelesaian, memandangkan Menteri Kesihatan dua-duanya pun adalah merupakan daripada portfolio MCA, dan mereka sepatutnya bekerjasama dengan rapat, dengan erat dengan semua institut pengajian tinggi untuk mencari satu demand and supply, keseimbangan demand and supply. Masalah ini sepatutnya telah diselesaikan dan dilihat daripada peringkat awal. Sekarang ini seolah-olah sudah terlambat. Mohon penjelasan, Yang Berhormat. Saya setuju, Yang Berhormat. Ini adalah lebih penting bahawa satu masalah, bukan satu masalah dalaman MCA. Saya hairan bahawa bekas Menteri Kesihatan mengatakan bahawa kemungkinan besar oversupply of doctors, walhal Menteri Kesihatan sekarang mengatakan bahawa shortage of doctors. Bukan keliruan, ada clash of statistics dan figures, dan inilah satu pendirian dan satu keikhlasan patut ada dengan kerajaan. Kerana saya khawatir, di mana saya sendiri tahu di mana ramai di antara orang yang mengantar anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran dengan wang mereka sendiri ke UK atau di Ireland menggunakan dalam tempoh 5 tahun sebanyak lebih dari 1 juta ringgit. Apa akan terjadi kepada mereka? Is it fair to them? Is it fair to them? Ini adalah perkara yang perlu diambil kira. Saya difahamkan jurusan undang-undang,
Pada 5 tahun dulu hanya ada 10,000 peguam, sekarang ada lebih kurang 14,000 peguam. Dan sebenarnya ada kekurangan lawyer di negara ini, dan kita perlu seimbang dengan supply and demand. Saya harap kerajaan akan mengambil iktiraf, mengambil cadangan dan mengambil tahu bahawa ada satu kesilapan yang terjadi. Kenapa, soalan saya dengan senang saja, kenapa kita perlu ada 24 college di negara ini, walhal di England double the population, ada 27 college saja, dan productionnya di negara ini nampaknya terlampau banyak. Mereka akan menjadi penganggur dan menjadi masalah kepada negara ini. Dato', ini betul. Perkara yang ketiga dalam rancangan Malaysia ke-10 mengenai sekolah-sekolah Tamil, kita telah mengatakan bahawa kerajaan akan injek lebih kurang 70 juta ringgit untuk sekolah-sekolah Tamil dan juga beberapa juta ringgit untuk sekolah-sekolah Cina. Soalan saya adalah 70 juta ringgit untuk 5 tahun, what is the meaning? Berapa banyak yang boleh menolong sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina? Yang kedua adalah lebih kurang 385 sekolah adalah sekolah bantuan modal sahaja. Kenapa kerajaan tidak boleh mengambil alih sekolah-sekolah tersebut dan menjadi bantuan penuh? Apakah diskriminasi oleh kerajaan? Kenapa anak tirikan sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil, di mana ada masalah-masalah yang tertentu macam ini, di mana sudahlah mereka dalam keadaan yang susah, lagi menyusahkan mereka untuk dana wang mereka yang kekurangan, mereka perlu mendapat public donation. Ini adalah masalah yang diketahui oleh kerajaan mengenai sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil, dan saya tahu juga sekolah-sekolah kebangsaan juga ada masalah. Kenapa kita ada satu negara, kita kata satu negara yang akan develop dalam 2020, kenapa kita tidak boleh mengatasi masalah itu sekarang juga? Ya, terima kasih Dato' yang betul, dan terima kasih kepada Ipoh Barat. Dalam isu yang sama, memenangkan dalam IMK ke-10, 10 idea utama, antara 10 idea utama adalah memuafakatkan kepelbagaian etnik untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa. Walaupun ini sepatutnya sebagai idea, tetapi dari segi pelaksanaan, kita lihat apa yang layanan yang diberikan kepada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil tidak diberi penekanan yang sewajarnya, dan ini jelas menunjukkan bahawa walaupun rancangan itu cakap sedemikian, tetapi pelaksanaan itu berlainan. Saya setuju, saya setuju yang berhormat Gopeng. Saya hairanlah kenapa MIC, MCA dan SUPP sangat diam mengenai perkara ini. Bisu mengenai perkara ini. Ini ada satu perkara yang sangat serius. Ya, bukan satu perkara yang baru, tetapi sudah berlanjutan dalam 52-53 tahun ini. Kenapa pendirian mereka tidak serius seperti di Pakatan Rakyat? Saya hairan. Dan saya juga mengalih kepada adakah kerajaan akan membuat bahasa ibunda compulsory di sekolah-sekolah kebangsaan, di mana Mandarin dan Tamil akan diberi kepada pihak yang perlu ingin mempelajarinya. Dalam hal ini saya nak bagi sedikit amaran, kerana nampaknya ada. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih yang berhormat Ipoh Barat. Adakah yang berhormat Ipoh Barat sedar bahawa dalam masyarakat Cina setiap tahun hendak mengkutip kurang-kurang 200 juta ringgit untuk membantu sekolah STKC dan juga sekolah menengah bebas untuk setiap tahun. Ini adalah satu angka yang besar. Ini dikatakan income tax yang kedua untuk masyarakat Cina. Adakah yang sedar?